Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, Buletin UKAS edisi malam 9 September 2021 bersama saya Viviana Lena Igai. Berita utama, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menyempurnakan majlis penyerahan surat pengecualian kawal selia LPG di negeri Sarawak dan kebenaran SEDC Energi Sendirian Berhad menjadi syarikat minyak baharu di Wisma Bapak Malaysia Kuching pada Khamis. Menurut beliau, SEDC Energi Sendirian Berhad merupakan satu lagi entiti yang akan menjadi pemain yang penting untuk memperkasakan industri gas dan petrokemikal di negeri ini yang juga mencerminkan peningkatan ease of doing business. Dengan peningkatan ease of doing business yang terzahir daripada pengecualian pemakaian PDA, saya juga berharap Kementerian Utiliti di bawah Yang Berhormat Datuk Seri Stephen Rundi akan terus mengorak langkah ke arah mewujudkan ekosistem industri utiliti yang berdaya saing dan mampu menarik pelaburan. Di samping melindungi hak-hak pengguna gas dari aspek kesinambungan bekalan, kualiti gas dan perkhidmatan serta keselamatan pembekalan. Datuk Patinggi Abang Zohari menambah pengecualian tersebut juga merupakan pengiktirafan Kerajaan Persekutuan terhadap kemampuan kerajaan negeri untuk mengawal selia. Sebenarnya pengecualian ini merupakan pengiktirafan Kerajaan Persekutuan ke atas kapasiti kerajaan negeri serta kemampuan organisasi korporat dan rakyat Sarawak untuk mengawal selia dan mempunyai keterlibatan yang lebih bermakna dalam industri petroleum di negara ini. Kedua-kedua perkara ini akan membolehkan Sarawak mengambil peranan yang lebih aktif dalam industri petroleum seperti mana aspirasi kerajaan negeri selama ini demi kemajuan Sarawak dan kesejahteraan rakyat. Ketua Menteri menambah, beliau menjamin kerajaan Sarawak akan sentiasa mengenal pasti peluang untuk menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia KPDN HEP bagi menggalakkan pertumbuhan perdagangan dalam negeri demi kemajuan ekonomi Sarawak. Dalam pada itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi memaklumkan keputusan kerajaan untuk memberikan kebenaran kepada SEDC Energi Sendirian Berhad menjadi syarikat minyak yang terbaharu di negara ini sebagai bukti keyakinan terhadap kemampuan kerajaan Sarawak dan SEDC dalam penglibatan perniagaan borong dan runcit minyak petroleum. Terdahulu, beliau menerima kunjungan hormat daripada Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia, Datuk Zuraida Kamarudin di pejabatnya. Dalam lawatan itu, Datuk Zuraida telah mengadakan perbincangan tentang hala tuju masa depan industri komoditi, terutamanya kelapa sawit dan lada hitam di Sarawak. Menurut beliau, Sarawak memainkan peranan yang penting dalam menerajui pengeluaran kelapa sawit dengan pencapaian dan inovasi dan cara-cara baharu dalam meningkatkan produktiviti kelapa sawit dan lada hitam. Jadi kerana dalam keadaan pandemik dan sebagainya, kerajaan kita juga telah mengurangkan kebergantungan kita kepada foreign labour. Jadi oleh kerana itu, Datuk Patinggi tadi share dengan saya tentang satu program panggil Senhua yang mana tengah dalam proses testing, menguji alat yang mana boleh tuai itu dengan mesin dan juga dengan alat satu kenderaan yang mana boleh pick up the kelapa sawit itu ya. Jadi dalam masa 8 bulan, beliau kata tadi insya-Allah akan dapat dikomersialiskan dan dapat digunakan di ladang-ladang. Sementara itu, beliau memberitahu terdapat isu yang perlu diselaraskan di Sarawak di mana lebih kurang 900,000 hektar tanah hak adat Bumiputera NCR yang diduduki untuk dimanfaatkan bagi pelaburan dalam kelapa sawit. Jadi di pihak kementerian, kita akan cuba menyelaraskan satu polisi bagaimana nak mengendalikan tanah-tanah SCR ini dan juga satu polisi bagaimana nak mengendalikan tanah-tanah yang akan dimajukan untuk kelapa sawit untuk tanah-tanah adat sirih ini.
Selepas menerima kunjungan Datuk Zuraida, beliau seterusnya menerima kunjungan hormat daripada Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan perayaan Hari Malaysia 2021, Datuk Lee Kim Shin bersama rombongan. Kunjungan tersebut turut disertai oleh Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak, Datuk Rozi Yunus, Menteri Muda Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil dan Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Manakala pada sebelah petang pula, Datuk Patinggi Abang Zohari menerima kunjungan hormat daripada Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB berhubung Anugerah Alam Sekitar Ketua Menteri Sarawak kali ke-9. Laporan seterusnya mengenai sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat negeri Sarawak pada tahun ini yang akan diadakan secara hybrid berikutan pandemik COVID-19 yang masih melanda. Menteri Pengangkutan Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab sambutan tersebut, Datuk Lee Kim Shin berkata, sambutan tersebut akan diadakan di Dewan Undangan Negeri Dun di Kuching dengan kehadiran tetamu jemputan yang dihadkan kepada 100 orang sahaja. Tetamu jemputan kita pun dihadkan kepada 100 orang sahaja dan tetamu kehormat adalah Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak serta isteri Tuan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib yang akan tiba kira-kira jam 8.55 malam. Turut hadir ialah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Patinggi Datuk Haji Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Datuk Amah Haji Jumani dan lainnya anggota Kabinet Negeri serta tetamu-tetamu lain. Beliau berkata demikian dalam sidang media mengenai sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat negeri Sarawak 2021 di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Khamis. Datuk Lee menambah sambutan itu juga akan disiarkan secara langsung melalui TV Sarawak TVS, Facebook dan YouTube Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS serta Radio RTM pada malam 16 September ini. Tema ini mengabarkan apa yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak yang telah bersama-sama menghulurkan pelbagai bantuan dan mewujudkan pelbagai inisiatif bagi meringankan beban rakyat. Tidak lupa juga rakyat, NGOs, sukarelawan, agensi kerajaan, para frontliners yang turut sama mempamerkan sikap keprihatinan ini. Berikut pula mengenai lawatan Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia yang juga Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC Lawas di Stadium Tertutup Banting pada Rabu. Dalam lawatan itu, beliau telah diberikan taklimat berkenaan operasi semasa dan pengurusan PKRC Lawas oleh Pengarah Hospital Lawas, Dr. Ahmad Syahir Sarji. Seterusnya, beliau menyampai bantuan kepada petugas barisan hadapan dan menyerah peralatan bagi kegunaan pesakit COVID-19 di PKRC tersebut. Sementara itu, di Kuching, seramai 409 orang pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV di SMK Bandar Semariang pada Khamis. Penyelaras program vaksin SMK Bandar Semariang Dr. Syafiq Nasaruddin turut hadir bagi memastikan operasi pemvaksinan berjalan lancar. Sementara itu, Pengetua SMK Bandar Semariang Jafar Bilal berkata pemberian vaksin kepada pelajar berjalan dengan lancar dan teratur mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Salah seorang pelajar pula merakamkan penghargaan kepada kerajaan yang memberikan suntikan vaksin kepada mereka sekaligus memberi keyakinan kepada mereka untuk turun ke sekolah kelab. Saya just ambil level tingkatan 5 pertanian dan saya baru saja dapat first dose Pfizer dan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan PKL kerana telah menyediakan first dose Pfizer untuk murid tingkatan 5 dan tingkatan 4 di SMK Bandar Semariang. Di Kapit pula, seramai 2,838 pelajar SMK Kapit nombor 2 dan SMK Kapit akan menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam program imunisasi kepada remaja peringkat bahagian Kapit hingga Sabtu ini.
Hari pertama program pada Khamis melibatkan seramai 483 pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 SMK Kapit nombor 2 dan 599 pelajar dari tingkatan sama SMK Kapit telah mendapat suntikan vaksin. Manakala pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3, kedua-dua buah sekolah tersebut akan mendapatkan suntikan vaksin pada Jumaat dan Sabtu ini. Salah seorang pelajar SMK Kapit nombor 2, Nur Kamalia Sidek, ketika ditemui merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan di atas usaha mengadakan program tersebut di sekolah mereka. Alhamdulillah saya telah divaksin sebentar tadi dan saya amat berterima kasih kepada KKM kerana memberikan peluang ini memberi vaksin kepada pelajar. Jadi saya sarankan kepada pelajar yang tidak ingin mengambil vaksin, silalah ambil vaksin untuk melindungi diri dan keluarga anda. Terima kasih. Sementara itu, guru SMK Kapit nombor 2 Sidek Pawi berharap ibu bapa memberi sokongan kepada para pelajar untuk memastikan mereka mengambil suntikan vaksin COVID-19. Sebagai seorang pendidik, saya menyarankan semua ibu bapa memberi sokongan yang padu pada anak-anak untuk menerima suntikan vaksin ini bagi memberi ruang kepada mereka menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar yang bakal bersekolah tidak lama lagi, dan kita harap semua pelajar yang menerima vaksin ini dapat melindungi diri dan orang di sekelilingnya. Dan sekali lagi diucapkan syabas dan tahniah kepada pihak KKM kerana telah mempercepatkan proses vaksinasi ini kepada semua pelajar di daerah Kapit. Terima kasih KKM. Dalam pada itu, Pegawai Takbir Pejabat Daerah Kapit merangkap Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Daerah Kapit, Bidah Lujah, turut menyeru ibu bapa yang mempunyai anak berumur 12 hingga 17 tahun membenarkan anak mereka mendapatkan vaksin. Dan saya menyeru kepada semua ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak daripada 12 hingga 17 tahun, jangan risau, jangan takut untuk membenarkan anak-anak anda untuk menerima vaksin ini, sebab vaksin ini memberi kebaikan kepada semua kita, terutama anak-anak kita, supaya lebih banyak anak-anak kita yang menerima vaksin, lebih cepat untuk kita mendapat imunisasi kelompok dan lebih cepat untuk anak-anak kita kembali ke kembali kepada suasana sekolah yang biasa. Jadi ini yang kita mahu wujudkan di sini, ingin kita laksanakan program yang sebegini. Jadi kesempatan ini juga ingin kita beri terima kasih kepada kerajaan. Sekian edisi malam bersama saya Viviana Lena dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my, dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.